kelima. Dan yang ini bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Ya. Jadi hak-hak orang Islam, orang perempuan, sedangkan dengan datangnya Islam mengiktiraf kewujudan hak-hak orang perempuan. Ya. Salah satu contohnya pada zaman jahiliyah, ya, perempuan tidak ada hak untuk untuk memilih pasangan, dan orang lelaki sahaja ada hak untuk memilih pasangan yang di mana perempuan itu sebagai hamba abdi ataupun dikategorikan sebagai quote-unquote sebagai semacam pelacur. Ya, di zaman jahiliyah. Dengan datang Islam memberi hak kepada orang perempuan untuk diiktiraf sebagai seorang isteri, dan dia ada hak terhadap keluarga. Sekalipun mereka bercerai, ada hak, masih lagi punya hak penjagaan anak dan sebagainya, hak memilikan harta dan sebagainya. Ya. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, golongan ini juga mengkritik. Yang keempat adalah hermeneutika. Hermeneutika ni adalah satu metod, agak susah nak pronounce. Satu metod untuk mentaksir Bible, ya? Mentaksir Bible. Dan mereka rasa kenapa tidak konsep ini, metod ini digunakan untuk mentafsir Al-Quran, sedangkan dalam mentafsiran agama Bible itu, kerana apa? Bible itu telah berlaku perbezaan ataupun penyelewengan. Dalam hermeneutika ini, metode ini untuk mengenal pasti teks itu betul atau tidak. Dia berkaitan tiga. Dan hermeneutika dia menekankan sama ada teks itu asli ataupun tidak. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang perawi dia, yang membawa, yang mengingatkan teks itu. Yang ketiga, siapa membaca. Sedangkan dalam Al-Quran, bila berlaku pentafsiran Al-Quran, kita tidak mempertikaikan teks Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Kalam yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk tulisan. Ya. Tetapi dalam pentafsiran Al-Quran tidak langsung mempertikaikan sama ada teks itu betul atau tidak. Maksudnya dari segi authenticity, dari segi keaslian Al-Quran tidak ada isu. Hanya ulama yang ada ilmu tertentu layak untuk mentafsir Al-Quran. Bagi kita tak layak. Sebab apa? Kita tidak ada ilmu bagaimana untuk mentafsir Al-Quran. Ya. Jadi hermeneutika itu adalah mereka juga memikirkan perlu untuk digunakan untuk mentafsir Al-Quran. Dan akhir sekali, mengkritik teks Al-Quran adalah juga satu ciri di mana mereka kata perlu Al-Quran itu ditafsir semula. Ditafsir oleh siapa? Ditafsir oleh orang yang tidak ada ahli, orang yang bukan ahli. Ya? Jadi kalau kita lihat di situ, sedangkan saya nyatakan dekat awal tadi, Al-Quran itu sebagai sumber asli, sebagai kalam Allah yang turunkan kepada kita sebagai panduan, sebagai hidayah, kitab hidayah. Ya? Bukan sahaja untuk dibaca, untuk ditadabbur, dipikirkan, dan juga untuk disampaikan dan amalkan. Ya? Dan mereka kata, maksud Al-Quran itu perlu ditafsir semula, perlu dilihat semula. Ya? Jadi akan berlaku pentafsiran baru. Jadi inilah secara ringkas 5 ciri liberalism yang berlaku, yang digunakan sekarang. Okey, ingat tak ada 3 slide tadi? Cukup, saya rasa cukup. Ini saya akan tunjuk contoh yang selepas ni. Kalau tak, nanti saya dengan Dr. Hamdi je yang segar, yang lain semua dah collapse. Alright, 5 ciri, tak apa, tak ingat pun detail, tak apa. Ingat apa ciri-ciri liberalism? There are 5 criteria of liberalism. Apa yang 5 tu? Pakailah apa. Nampak akronim ke apa ke? InsyaAllah tak keluar MCQ. Tapi supaya rujukan, nanti baca detail dalam website dan sebagainya. Banyak cerita topik-topik. Okay, saya akan skip ni sebab detail. Okay, saya akan ambil sikit daripada kata-kata Yusuf Allah ni.
Saya juga buat rujukan Yusuf Qaradawi. Kenal Yusuf Qaradawi ni? Ada lagi ke dia? Kau dah tak ada? Kau tak tahu? Ada kan? Kat mana dia sekarang? Kat Syria, Lebanon, kat Mesir. Merata dia pergi Yang terakhir saya tak pasti kat mana. Ada yang dekat Lebanon, dekat Syria, dekat Mesir. Apa dia kata? Sekularisme itu tidak ada bersikap neutral. Maksudnya kalau kita katakan sekularisme, maksudnya memang tidak boleh digunakan pakai untuk Islam. Cukup. Tak perlu dibahaskan lagi. Itu kesimpulan yang dia buat. Kenapa dia kata? Kerana memisahkan agama dari arena kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang neutral, malah suatu sikap memusuhi agama. Simple. Dan dia kata apa? Sikap ini malahan berpijak kepada tuduhan bahawa agama itu bahaya. Jadi maksudnya kalau kita orang yang beragama, seorang doktor yang mengamalkan agama, seorang doktor yang bahaya. Maksudnya. Jadi seorang doktor yang, bukan kita nak katakan alim atau tidak alim, seorang doktor yang mengamalkan agama dia, bahaya doktor ni. Sedangkan kalau kita lihat dalam sumpah Hippocrates dan juga Muslim ethics as a Muslim physician, kita juga tidak memisahkan, mengutamakan pesakit dan menghormati mereka itu sebagai pesakit, dan kita akan buat yang terbaik kepada pesakit dalam keadaan apa sekalipun. Itu antara sumpah yang perlu disumpahkan oleh yang perlu dilafazkan oleh kita sebagai Muslim physician. Pernah baca ke Oath as a Muslim doctor? Boleh kita orang buat sebab itu antara motivasi yang kita perlu buat daripada sekarang, supaya nanti bila kita dah habis dan kita melafazkan sumpah tersebut, kita akan terus berbakti kepada usaha bangsa, agama, bangsa dan negara. Itu waktu tengah sihat. Waktu tengah stres memang nak resign, tak nak buat housemanship. Apa kena on call. Back to this topic. Dia nak ceritakan di sini, kalau kita bercerita pasal sekular ni, memang dia tidak ada kaitan yang tak perlu lagi dipertikaikan bahawa ianya memusuhi Islam. Remember, 5 tadi ciri dia. Ciri pertama liberalism ialah secular is one of the criteria. Pisahkan. As a doctor, you tak boleh mention, even tak boleh nasihat pesakit pasal berkenaan agama. Saya pernah, masih saya ingat lagi tahun 1998, masa saya jadi info di Hospital Sri Manjung. Hospital Sri Manjung. Datang awal pagi dah pukul 3:30 pagi dah saya in charge malam. Lepas semua dalam awal 20-an, dia kata efficacy pain. So what is the causes of efficacy pain? At the middle of the night. Nak jadi doktor ni, fingertip tu ni. Causes of efficacy pain. Gastric ulcer, gastritis, apa lagi? Mereka ada yang faham, tiba-tiba kan, causes of pain. Sama ada AIT base, cardiovascular base, atau respiratory base, kan? Angguk je, dia ke tak, dia lain. Okay? Jadi this lady complain of efficacy pain dalam pukul 3:30 pagi. Dan saya kata, pengalaman saya satu yang agak tak berapa natural. Sebab jarang orang sakit gastritis ataupun efficacy pain datang ke tengah-tengah malam. Kecuali efficacy pain presentation dia odd atau kata atypical presentation for in China. Itu betul. Kata efficacy pain. Saya tanya lagi. Dan saya suspect something. Bukan sebenarnya efficacy pain. Tahu apa cerita dia? Dia adalah, she's basically in labor. Dan nak beranak. All this while roommate dia pun tak tahu. Saya tanya roommate dia, memang ada sakit efficacy pain. Dia dah memang dah pregnant
9 month pregnant dan tak in labor, dan nak salin. Jadi dia pandai, dia pakai Nike, dia pakai yang kat tag. Sampai kawan roommate dia pun tak tahu yang dia dah pregnant selama 9 bulan. Ini bukan cerita-cerita omong-omong kosong dia. Ini saya sebagai MO hari itu. Dan saya tanya banyak soalan, pelik. Tentang malam saya tak. Dan tak salah tahu. Tak salah tahu ke dia baru. Dan sebagai medical officer, kena lakukan perkara itu kepada dia ada seorang masih belajar ni, salah satu ICT di situ. Jadi kalau saya tidak meletakkan agama di situ, apa saya buat? That's your business. I don't take care about you. Just send you to the labor room. Jadi ada tanggungjawab agama. Kerana banyak kes-kes demikian yang akan anda lalui. Okay? Kalau kita percaya pada sekularisme, ini dah setengah-setengah dah. Ini contoh-contohnya dah biasa. Saya akan skip ni, saya dah cerita tadi panjang. Saya cuba highlightkan juga di sini. Kes ini berkenaan dengan pemikiran liberal ni juga telah difatwakan oleh majlis fatwa. Tahu kan ada majlis fatwa? Sebaik dalam MCQ pertama regarding majlis fatwa. Is it available in Malaysia or not? Tahu. Ada majlis fatwa dan juga wujud. Saya pernah berdiskusi dengan pengurusi majlis fatwa, Profesor Tan Sri, Profesor Syukur. Kalau itu kan majlis ini memang pemikiran ini adalah tidak diterima pakai sebagai bagaimana yang kita ikut berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga almarhum Ustaz Osman Muhammadi dalam kertas kerja dia, liberalisme adalah satu aliran yang terkeluar daripada Islam, tidak masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Ini semua juga saya skip panjang. Ini yang saya nyatakan tadi. Berapa tokoh-tokoh pluralisme? Kalau di Indonesia, sebagai saya nyatakan tadi, kalau bahasa sana panggil Cak Nur ataupun Nur Khalis Majid, memang terkenal. Sehingga idea dia masih lagi diguna pakai oleh golongan yang tadi JIL, Jaringan Islam Liberal, JIL, dan JIL, Interfaith Council juga mempunyai peranan yang mengoncang ataupun mempertikaikan akidah orang Islam ataupun hak-hak orang Islam. Kalau kita faham ini sebenarnya, kenapa saya hadapkan ini hari ini, kita tidak mengganggukan agama orang. Kita tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam. Kita hanya untuk memastikan bahawa tidak ada hak untuk beramal dan juga orang Islam ada hak untuk menjaga akidah sesama Islam. That's it. Make it very clear. Tapi tuntutan-tuntutan daripada Interfaith Commission atau Malaysian Interfaith Commission adalah keterlaluan. Dan jangan terkejut yang mendapat sokongan juga ialah daripada orang-orang Islam terhadap tuntutan-tuntutan ini. Begitu juga dengan tuntutan yang saya nyatakan awal tadi, yang pemangku Coalition of Malaysian NGO. Antaranya lah dia kata, anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya terus menjadi orang Islam. Ini prinsip. Dan perkara ini telah berlaku di Indonesia dan saya lihat banyak perkara itu telah berlaku di Indonesia. Dan saya amat sedih kalau lihat perkara ini berlaku dan kita kena doakan supaya jangan sekali hilang. Kenapa? Bila berlaku zuriat itu daripada kita, benih kita, orang Islam, dan terputus zuriat itu, dia akan masuk hak. Jadi sebahagian pada zuriat kita akan masuk kepada bukan Islam sehingga habis.
Sebagai contoh di Indonesia, saya pernah jumpa 2-3 orang staff saya di sana. Muka dia memang macam berbahasa simple, sebiji orang Islam, orang Melayu kita, orang lokal. Tapi bila tanya nama dia adalah Christus Michael, dan mereka tu asalnya adalah orang Islam, tapi berkahwin dengan orang bukan Islam, dan dia jadi bukan Islam. Jadi keturunan dia selepas dia tu sendiri, generasi dia sehingga ke bawah akan jadi bukan. Dan jangan terkejut ya, kalau di Indonesia asalnya lebih kurang less than 5% penduduk Indonesia orang Kristian, sekarang lebih kepada 10%. Penduduk mereka sekarang ada 240 juta. Kalau 10% daripada 240 juta, 24 juta adalah bukan Islam, itu Kristian. Dan agama yang antara agama yang pantas untuk bergerak ataupun memurtadkan orang Islam di sana. Kenapa? Di sana tidak ada undang-undang murtad. Ya? Murtad di Indonesia tu agak mudah, atau bahasanya agak gampang. Ya? Mudah untuk mereka murtad kerana tidak ada undang-undang yang protect. Dan kita di Malaysia masih ada lagi undang-undang yang memastikan bahawa murtad bagi orang itu satu kesalahan dan tidak boleh dibenarkan untuk buka. Dan banyak kes-kes seperti kes Asyaf Al-Khari, Lina Joy dan sebagainya, yang saya pasti anda semua aware cerita-cerita itu, kerana itu adalah antara contoh-contoh yang agak tipikal supaya jangan berlaku pada umat Islam. Dan banyaklah interfaith concern lagi. Saya boleh skip ni pada sekitar 3-5. Ini gerakan feminisme. Apa tadi saya nyatakan tadi? Isu wanita termasuklah hak-hak wanita dalam kekeluargaan agama. Interpretasi syariat Islam untuk wanita, hak wanita dalam ibadah dan munakahat dan juga gangguan seksual. Ini secara ringkas. Itu gambar tipikal logo untuk gerakan feminisme. Kalau dikatakan gerakan feminisme ini lebih kepada gerakan yang bersifat menjauhkan orang Islam kepada Islam itu sendiri, sebab dia menuntut hak-hak yang Islam tidak benarkan. Ini saya nyatakan tadi, antara tuntutan pertama, lelaki perlu beriddah selama 130 hari sebagai wanita beriddah. Yang kedua, wanita diberi kuasa menjatuhkan talak. Habis ongkos, petis, gaduh dengan suami jadi duda. Esok tak ongkos, dapat time off, rujuk semula. Kena pula konsultan yang memaki hamun HO waktu habis. Betul lah. Kena pula dia talak, kamu tak dapat tak tidur kan. Kamu tak tidur kan. Yang ketiga, pembahagian pusaka sama rata di antara lelaki dan wanita. Poligami adalah tidak sah. Sedangkan poligami itu dibenarkan. Siapa nak amalkan, terpulang, bukan dipaksa. Memanglah antara topik yang tidak sama sekali disukai oleh wanita adalah poligami. Antara topik yang paling popular di kalangan lelaki adalah poligami. Sebab dia cerita je, dia nak kahwin 3 ke 4 kahwin 5, tak ada apa-apa pun. Tapi saya nak tekankan di sini bahawa ini adalah isu poligami, ini adalah isu Islam benarkan boleh jadi harus, boleh jadi sunat, boleh jadi wajib, boleh jadi haram. Kerja tidak diguna pakai dengan cara. Okey? Nak dengar Dr. Aminah Wadud mensyarah daripada pernah mengajar di UAE, ya? Memang agak popular satu masa dulu, ya? Mana dia menjadi wanita, menjadi imam waktu solat jemaat, ya? Ada ketika dulu ada gambar, dan yang belakang tu ada yang lelaki, ada yang perempuan dan satu saf, ya? Jadi memang liberal sungguh lah bagi saya, ya? Dan waktu tu memang besar lah dari isu ni. Kenapa? Tidak pernah berlaku. Bukan tidak pernah, maksudnya kita tahu imam tu mesti seorang lelaki. Alright?
saya kena highlightkan juga sistem Islam yang terkait dengan isu pemandu juga. Ya. Banyaklah kata-kata beliau atau kata-kata dari sistem Islam ini yang tidak ditarik, masih lagi boleh klaim ataupun tuntutan mereka yang boleh merugikan Islam, ya, merugikan Islam. Dan mereka adalah kalangan kita. Mereka adalah kalangan kita. Dan saya katakan tadi, kita mana? Kita Muslim. Pernah kenal ni? Irsyad Manji? Tak pernah kenal, memang. Sebab Irsyad Manji popularnya di Indonesia. Dia melancarkan buku dia yang kedua, tajuk Pertugasan Cinta dan Love, ya, di Indonesia. Masa saya berada di sana. Dan dia juga ingin melancarkan buku dia di Indonesia, tetapi dihalalkan, ya. Tidak dibenarkan, kerana tidak dibenarkan. Dan saya tidak sempat berjumpa dia waktu di sana, tapi saya sempat menulis artikel untuk mempertikaikan balik. Artikel ini keluar dalam Berita Harian. Betul ke saya? Saya dah banyak tulis artikel. Saya cuba tulis artikel, memang kopinya agak berat. Dan kadang-kadang terus saja saya tulis atau Berita Harian, atau The Star, Malaysia Kini dan sebagainya. Kenapa saya percaya taklah susah sangat untuk menulis artikel yang bukan non-medical, meminat atau tidak saja, ya? Dan adalah dia punya beberapa cara untuk menjadi seorang penulis, ya? Dan saya percaya anda semua di sini pun mempunyai bakat menulis, ya? Dengan boring-boring call nanti tulislah sampai how to convince your lecturer to teach you to be a better content. Contoh kan, saya pernah baca, tak baca artikel, satu good artikel. This is a Malaysian kerja di overseas. Dia jadi popular sebab apa? Dia menulis one artikel ataupun buat banyak juga how to rob a bank, bagaimana mencuri, merompak bank. Detail dia tulis sehingga dia maksudnya di senarai hitamkan, kerana tulisan itu memang kalau baca tu boleh, memang kita boleh merompak bank. Dan ada juga satu artikel yang saya pernah dengar dan saya tak sempat baca, dia kata why should we follow instruction from the VC? Kenapa kita perlu mengikut arahan daripada Bos Hanson, seorang lecturer menulis artikel. Wah, kita tidak. Poin saya di sini bukan saya nak ceritakan pasal artikel saya nak ceritakan bahawa semua di kalangan kita ni ada talent yang boleh dibangunkan sejak daripada waktu student. Saya memang daripada student saya tak pandai menulis, ya? Dan menghafal saya susah. Saya memang menulis tak bagus, tetapi bila waktu saya buat master dan PhD, saya dipaksa untuk menulis. Saya belajar metodologi bagaimana untuk menulis, dan ini sedikit cebisan yang saya cuba menulis. Dan dia kadang-kadang menulis ni tidak jadi macam ketagih. Setiap 3 bulan kita tulis. Kalau tak percaya, boleh search internet selepas ini, tanya pakcik Google Dr. Aziz Yahya. Banyak artikel saya akan keluar, paling tidak ada 10 artikel dalam di-publish, ya? Dan jenis artikel, presentation, scientific presentation, dan juga dalam artikel, ya? Yang saya galakkan anda semua membaca, di samping baca buku medical. Sebab baca buku medical ni sampai bila pun tak habis. Sebab apa you baca daripada cover to cover, kan? Cover luar tu cover luar, kan? Dan kan tak perlu baca begitu, tak perlu baca semua pun. The most important, for all of you, for medical student dan juga mungkin yang ada juga, baca yang relevan sahaja. The most important, you must attend lecture dan juga teaching. Sebab apa? Buku itu dia tidak boleh membezakan, dia tidak boleh secularized, tidak boleh membezakan yang penting dan tidak penting. Tetapi pensyarah boleh membezakan yang common dan common, yang rare, yang penting dan tidak penting, ya? Okay? Jadi kita sekali sudah 45, mesti tak stop saya. Okay. Kita stop lah, ya. Kalau di Malaysia, ini yang popular, ya.
Islamic Renaissance Front juga antara yang popular yang mengenengahkan idea-idea ataupun perkara yang berkaitan dengan liberalism, IRF, Islamic Renaissance Front, Sistem Islam, Interfaith Council, Bawah National Organization. Ini antara organisasi yang memang banyak mengenengahkan isu liberalism yang memang macam saya nyatakan tadi, hit coalition yang bertentangan dengan Islam. Dan ini antara apa yang dia cakap dalam dia kata dalam politik bahasa demokrasi, pluralism menjadi model yang ampuh bagaimana kuasa dapat diagihkan dalam semua masyarakat. Pluralism juga merupakan prinsip yang mengarah dan memungkinkan kewujudan gaya kehidupan dan keyakinan yang